MAS telah kehilangan 8 bilion, bukan sedikit. Dan kenapa CEO MAS Idris Jala tidak mengambil tindakan saman? Kenapa dia tidak sue Idris Jala pada waktu itu? Dan ini bagi saya, bagi seseorang yang dipilih, yang begitu special, it is a special case, di mana PM begitu tertarik, begitu berminat dengan Idris Jala yang akan diletakkan dan telah pun dilantik sebagai Menteri Penuh, dan dia juga dikatakan akan menjadi CEO kepada KPI. Dan kita tahu untuk mengukur KPI ini bukan satu perkara yang mudah. Ia suatu tradisi yang mesti diperkukuhkan, diperkasakan, dan sudah tentu bagi saya orang yang paling layak untuk duduk bertanggungjawab ke atas KPI inilah mereka yang boleh kita perakui credibility-nya, integrity-nya. Dan bagi saya bukanlah orang yang seperti Idris Jala yang saya tidak dapat diyakinkan dengan kebolehan beliau, dengan integriti beliau, berdasarkan pada performance beliau, track record beliau. Dan yang paling penting ialah bagaimana seorang yang dikatakan boleh menjadi kebanggaan negara untuk menjaga KPI ini, masa dia memegang CEO MAS, kenapa dia tidak mengambil tindakan terhadap yang berlaku, iaitulah sebanyak 8 bilion ringgit Malaysia. Yang semua ini saya rasa rakan-rakan media, termasuklah bloggers, boleh mendapat all the details melalui blog Malaysia Today yang telah pun didedahkan melalui blog Malaysia Today ini. All the details about the police report, tentang investigation, letter wrote from Datuk Ramli Yusof kepada Prime Minister juga, semuanya didedahkan, boleh didapati melalui carian kita dalam blog Malaysia Today. Jadi saya merasakan bahawa perlu untuk PAS pada hari ini, dan saya mengambil tanggungjawab ini untuk mendedahkan perkara ini. Pertama tentang credibility Datuk Idris Jala yang dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang ditugaskan membantu Dr. Kosukun sebagai CEO kepada KPI. Dan keduanya adalah isu bagaimana dia mendiamkan diri. Dia sama ada dia terbabit, atau adakah dia bersubhat, ataupun dia mengambil sikap untuk mendiamkan diri, yang menyebabkan berlakunya satu kecuaian yang serius, yang kita mendapati bahawa MAS telah kerugian lebih kurang 8 bilion ringgit Malaysia. So the MAS story ini, the MAS fiasco ini mesti dicongkel, didedahkan supaya rakyat tahu tentang wibawa Idris Jala ini. Dan bagi saya, beliau adalah seorang yang tidak layak untuk dilantik sebagai menteri, dan apatah lagi diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai CEO kepada KPI ini, yang akan duduk dan telah pun duduk di JPM, yang kononnya akan memastikan KPI dapat dilaksanakan dalam sistem pentadbiran negara yang ada pada hari ini. So itu dulu daripada saya, dan tentang Idris Jala dan the MAS story. So that's I think that's the Dr. Mahfuz. So any question? Ya, saya sedang melihat dan akan membincangkan perkara ini dengan pasukan peguam PAS. Dan selepas daripada PC ini, sekiranya tidak ada apa-apa tindakan daripada pihak kabinet, khususnya daripada PM sendiri, maka besar kemungkinan kita akan compile semua dokumen ini untuk kita buat satu report rasmi kepada SPRM. Dan juga saya rasa pelik kan, kenapa dalam surat daripada Datuk Ramli sendiri kepada PM pada waktu itu, dan perkara ini bukan lagi menjadi sesuatu yang secret, yang didedahkan, tapi SPRM tidak mengambil tugas dan tanggungjawab pada isu yang sebesar ini, yang melibatkan kerugian MAS sebanyak 8 bilion
ringgit Malaysia. Jadi 8B ya. Ya, 8B je confirm dia. 8 bilion. Bukan 8 million, 8 bilion. So all the details ni you boleh search dekat Malaysia Today. Semua yang ada, all the police report, company mana yang terlibat, wife dia, syarikat yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa itu. Perpindahan daripada port cargo daripada Frankfurt kepada Hans itu. Okey, kalau tidak ada, Dato' Mahfuz boleh sambung.